شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya muliakan ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam surau yang mulia ini, dan alhamdulillah sama-sama kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam taati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki yang halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan selesai kita banyakkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dari bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kalender kita, hari ini merupakan hari yang ke-24 hari kita berpuasa, ya. 24 hari, insya-Allah, kalau tak 5, 6 hari lagi kita raya. Memang kita pasti raya itu sampai, hati ni dah tak sabar dah, nak raya. Dan kalau orang yang ada isteri, yang ada suami, dah mula buat cabutan undian nak balik rumah mana dulu, kan? Itu biasa setiap tahun, ya. Bagi yang duda tak ada apa-apa, duduk diam-diam aja lah. Nanti ibu tegal gitu, ya. Okey, ini luahan hati. Dan bila insya-Allah kita ada baki 5 atau 6 hari lagi, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan iaitu mencari lagi kesempurnaan bulan Ramadan. Sebab bulan yang kita bulan Ramadan ini yang kita kena fahami disebut oleh Nabi SAW, Syahrun Azimun Mubarak, yang dikatakan satu bulan yang agung lagi diberkati. Maknanya bulan ini bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kepada kita ini, iaitu bulan Ramadan ini bukan hanya bulan yang mulia, tapi disebut iaitu apa? Mubarak, iaitu diberkati. Diberkati ini, barakah ni iaitu apa? Kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut, yang dikatakan barakah tu ziyadatul khair, ditambah kebaikan. Maknanya kalau kita hidup dalam bulan Ramadan yang diberkati ini dan mulia lagi diberkati, maknanya kehidupan kita ni baik, maka Allah tambah kebaikan. Kalau dalam bulan Ramadan ni Allah berikan kita rezeki, sebenarnya rezeki itu baik, Allah tambah kebaikan pada rezeki tersebut. Kalau dalam bulan Ramadan ni kita ada keluarga kita memang baik, tapi Allah tambah kebaikan dalam iaitu keluarga kita. Dan kalau Allah beri kehidupan kita ini yang baik, sebenarnya Allah tambah kebaikan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu, ayah, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang kemuliaan dan kehebatan bulan Ramadan ini dan bulan yang diberkati, maka Nabi menyambung sabdanya. Kalau kita buka kitab Mustikah Hadis jilid yang ketiga, muka surat 12, hadis yang ke-10 ini, kalau kita lihat dalam bab berkaitan kelebihan bulan Ramadan dan keistimewaannya, maka disebut Syahrul Azimun Mubarak,
Kerana apa bulan ini jadi bulan yang agung lagi diberkati? Kerana syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kerana salah satu daripada mulianya bulan ini, pada bulan ini ada satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya bulan Ramadan ini di dalamnya ada satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya siapa yang melakukan amalan itu, maka ia akan mendapat kebaikan. Oleh sebab itu, bila mana Nabi sebut hal demikian, maka Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam surah Al-Qadar, daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun ya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Dalam ayat ini, bila mana Nabi sebut pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan, maka ayat ini menerangkan kepada kita, rupanya Allah Ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di dalam malam Lailatul Qadar, iaitu yang disebut malam Lailatul Qadar itu malam yang tersangat mulia. Itu pada asasnya. Sebab itu dalam ayat yang lain, kita tengok ayat surah Al-Baqarah ayat 185, Allah sebut, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu maka Allah sebut dalam bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran. Bila? Iaitu disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka Allah turunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu, ayah-ayah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut, kita lihat disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam Jama' Al-Ahkam Al-Quran, ya, kalau kita tengok disebut Al-Qadar itu menunjukkan atas masa, dan di situ juga lah ditunjukkan atas rezeki yang dicatatkan. Matinya bila dan pergi hajinya, iaitu tahun ini ada ke tiada, maka itu telah dicatat dalam yang disebut malam Lailatul Qadar, ikut iaitu yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Ya, ini berkaitan malam Lailatul Qadar. Baik. Persoalannya, kalau kita lihat, bilakah berlakunya malam kemuliaan tersebut? Malam tu bila berlaku? Ya, bila kita talaah, kita buka, iaitu hal berkaitan dengan disebut oleh Nabi SAW, para sahabat dan sebagainya. Bilakah berlakunya malam tukar itu? Maka pernah disebut oleh Nabi SAW. Nabi pernah sebut banyak hadis, ada di antaranya itu Nabi sebut, carilah pada malam-malam yang ganjil. Dan mula disebutkan pada malam sebelum malam Ramadan. Lepas tu tanya lagi, carilah malam-malam yang ganjil. Lepas ditanya lagi, bilakah berlakunya itu? Bila mana waktu itu ditanya oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar kata, engkau carilah pada 10 malam yang akhir. Dan begitu juga bila ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Imam Asy-Syafi'i, bilakah berlakunya malam itu Qadar? Ada satu ketika Imam Syafi'i berlakunya pada malam 21. Dan bila ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, bilakah berlakunya malam itu Qadar itu? Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, berlakunya pada malam 23. Dan begitu juga Abu Zar dan Al-Hasan menyebut berlakunya malam Lailatul Qadar itu pada malam 25. Dan apa disebut juga oleh para fuqaha, Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab pernah menyebut juga berlakunya malam Lailatul Qadar itu pada malam 27. Tapi yang hebat Imam Malik, apabila Imam Malik ditanyakan bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar itu, maka dijawab oleh Imam Malik, iaitu engkau ibadatlah daripada malam yang pertama sampai malam yang terakhir, confirm kau akan dapat malam Lailatul Qadar. Jangan pilih-pilih. Sebab itu sebenarnya Nabi pun tak sebut bilakah malam yang tepat berlaku. Sebenarnya kita disuruh mengejar dan mencari malam Lailatul Qadar. Ini kan 24 kan? Malam ni kan malam 25. Kita kejar. Nabi pernah sebut malam yang ganjil. Nabi pernah sebut 10 malam yang akhir. Kita tengok ini panas ya, tak redup pun, macam ada can lagi. Pasal alamat dan tanda-tanda. Betul tak? Ini malam Lailatul Qadar. Okey. Kita jangan jadi orang Arab ya. Orang Arab kan,
Kalau dekat negeri Arab dulu saya belajar, dekat negeri Arab, lepas tu di Mesir, kalau kita belajar kita di Jordan, dan kita juga di Makkah. Kalau kita pergi bulan Ramadan, malam 27 tu penuh, malam 27 tu. Betul kan? Kat Masjid Haram malam 27 tu penuh tu. Nak masuk pun payah. Di situ juga kalau kita lihat ada bab King Fahad tu kan, pintu King Fahad itu khas masuk untuk orang-orang Arab. Muka kita ni tak berak. Pernah nak masuk ya Jawa pun nak, depan kita ya Jawa. Tahu pula aku Jawa terpelanjat. Ya, tak mana rupanya khas untuk orang Arab. Malam 27 penuh. Orang Arab kata malam 27 tu malam Lailatul Qadar. Malam 28 kosong Masjid Haram. Betul kan? Siapa nak pergi akhir Ramadan memang tahu benda itu. Kan? Bukan itu saja, dekat negeri Arab lain pun sama. Sebab mereka beranggapan dalam takwil mereka, kalau kita lihat, dia kata apa? Engkau orang ajanib, engkau orang luar mana tahu, kami orang Arab tahu. Berdasarkan apa kau katakan malam Qadar itu pada malam 27? Dia kata kau bukalah Al-Quran. Dalam surah Al-Qadar itu disebut Al-Qadar itu 3 kali. Al-Qadar itu berapa huruf dia? Iaitu 9. 9 kali 3 berapa? 27. Itu yang dikatakan 27 itu malam Qadar. Suka-suka kau dia. Maknanya itu yang penuh tu. Dia kata dalam Quran betul. Takwil dia kan. Jadi malam 28 tak ada, sebelum tu pun tak ada. Maka sebenarnya Nabi tak sebut supaya kita bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati sekalian. Faham tak faham ni? Ya, faham. Jangan ngantuk dia. Okey. Baik. Tabung baru kena pecah kan? Jadi tegakkan untuk tabung beli kat sini supaya dapat membeli tabung yang baru, insya-Allah. Itu maknanya. Tabung dia pecah pula ada betul-betul lah. Okay. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua saya nak sebut iaitu apa? Maka apabila Allah sebut, Allah tanya kepada kita melalui Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Engkau tahu tak malam Lailatul Qadar ini apa? Tahu tak malam Qadar ini apa? Allah tanya. Saya nak sebut sebenarnya kita ni kan orang Islam kan, kita dah jauh meninggalkan Al-Quran. Sebab saya melihat dalam kajian saya, orang membaca Al-Quran dia tak rasa Al-Quran itu sedang berbicara dengan dia. Betul tak? Bila kita baca wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tidak ada seorang pun tanya, ya, apa juga apa cerita sebenarnya? Betul tak? Okey. Saya nak tanya, siapa orang beriman kat tangan? Orang tak ada. Buat majlis ilmu bertahun-tahun. Beriman pun tak. Siapa orang beriman kat tangan? Nak angkat tangan pun takut. Saya nak ajar, nak sebut sini malam ni, pagi ni. Kita ni diajar oleh Nabi SAW. Islam tu mengajar kita sejak zaman Nabi Adam tu menzahirkan iman, menyuruhkan amalan. Faham? Akhir-akhir zaman ni terbalik. Kita menzahirkan amalan, menyuruhkan iman. Apabila kita menzahirkan amalan, menyuruhkan iman, kita tak rasa Al-Quran ini sedang berbicara dengan kita. Bicara tentang iman pun kita tak rasa, sebab kita menzahirkan amalan. Contohnya sebelum masuk bulan Ramadan, itu bulan Syaban, bila mana turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ila akhir ayat. Waktu tu bila ya ayyuhalladzina amanu, ada tak orang baca Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu? Ya, saya bukan. Apa hal, apa cerita? Ada tak? Tak ada kan? Sebab kita tak rasa iaitu apa Al-Quran sedang berbicara dengan kita, sebab kita tidak menzahirkan iman. Kalau sebelum zaman Nabi ada satu orang perempuan yang bernama Masyitah, tahu? Kan Masyitah tu sampai tersebut dalam kisah Isra Mi'raj kan, Nabi harum, cium bau dia punya keharuman. Tahu sebab apa? Sebab dia mati dibunuh oleh Firaun. Sebab apa? Sebab menzahirkan iman. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi tu digelar Al-Amin, remajanya tu Al-Amin. Punyalah baik, Nabi ni orang yang betul-betul dipercayai. Tak adalah orang yang paling benar dekat kota Mekah tu dengan Muhammad. Tapi bila Muhammad SAW menzahirkan iman, maka Nabi itu dibenci, dihina, difitnah dan sebagainya, dituduh gila dan sebagainya. Betul? Sahabat Nabi yang bernama Bilal, Sayyidina Bilal. Bilal itu bukan apa pun, tapi bila mana Bilal itu seorang hamba, bila dia menzahirkan iman, dia diseksa. Dan waktu itu dia kata ahad-ahad. Maknanya dia mempertahankan iman dia. Dia rasa dia beriman. Nampak? Hebatnya di mana?
Orang perempuan ada sejarah tau. Bukan orang lelaki memang ada buku sejarah. Kalau kita tengok anda baca buku sejarah, orang perempuan ada sejarah. Sejarah Sumayyah. Kenal tak Sumayyah? Kenal. Siapa Sumayyah? Sumayyah itu ibu kepada siapa? Ammar bin Yasir. Betul. Yasir kahwin dengan Sumayyah, dapat anak dia Ammar. Betul ya? Ammar itu bapak dia. Bapak dia apa? Ammar bin Yasir. Faham Jadi Sumayyah tu anak dia nama siapa? Ammar. Dah faham tak? Ya. Tak faham juga tak tahulah. Sumayyah itu kalau kita buka sejarah dia, seorang wanita Islam yang pertama syahid tau. Sebab apa? Sebab menzahirkan iman. Sebab itu dalam hidup ni kita belajar menzahirkan iman. Bila kita menzahirkan iman, insya-Allah kita ni akan terpelihara daripada apa? Perkara-perkara yang buruk. Baru waktu itu bila kita zahirkan iman, dapat rasa nikmat solat, dapat rasa nikmat berzakat, dapat rasa nikmat qiyamul lail, nak mengejar malam tengah, dapat rasa iaitu bersedekah, dapat rasa solat, semua kita dapat. Khususnya kita akan dapat apabila kita membaca Al-Quran. Pernah tak saya nak tanya dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, iaitu Qul huwallahu ahad. Pernah tak ada orang jawab Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan ketika itu Al-Quran sedang berbicara dengan kita untuk menyuruh kita mentauhidkan Allah. Allahus Samad. Alhamdulillah, syukur kepadamu ya Allah, aku tidak pernah syirik kepadamu ya Allah, bantulah aku ya Allah. Pernah tak kita terus berdoa? Tak kan? Yang kita cukup suka apabila imam baca surah Al-Ikhlas, khususnya pada bulan Ramadan, jadi imam tarawih. Wow, betul. Allahu Akbar, ya Allah syukur. Nasib baik tak baca surah Sajadah bima. Sedangkan ayat itu mengajar kepada kita, barulah kita rasa dapat nikmat. Begitu juga bila kita balik semula pada surah Al-Qadr ini, wa ma adraka ma lailatul qadr. Waktu itu ditanyakan kepada kita, kau tahu tak malam ni ayat itu suruh kita cari malam Lailatul Qadar. Apa benda? Kan soalan ni apa sebenarnya? Maka Allah jawab juga dalam ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sebenarnya Lailatul Qadar ini iaitu malam yang mulia. Siapa yang melakukan amalan, dia iaitu apa? Malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Al-Razi menyebut iaitu siapa yang melakukan amalan, tidak kira kecil ataupun besar, banyak ataupun sikit, maka Allah akan gandakan pahalanya 83 tahun 4 bulan. Wow, banyak tu. Ya? Begitu juga kalau kita tengok muhaddisin mufassir menyebut sebenarnya siapa melakukan juga amalan walaupun sikit, maka dia akan dapat iaitu pahala 1000 bulan. Betul terang kan? Maka ketika itu juga ulama lughah. Ulama lughah ni ulama bahasa. Ulama bahasa kata sebenarnya ayat tersebut tidak menunjukkan atas 1000. Dia menunjukkan atas banyak. Kenapa pula? Sebab kaedah bahasa Arab banyak tu biasanya akan sebut 1000. Macam kita kan orang Melayu kan, kalau pergi Mekah, ya Allah, suka cakap Arab. Bagus lah. Orang Melayu ni memang suka praktikal. Bila dia beli barang dia beli, okay, dia kata dengan Arab, syukran kasiran. Cakap Arab. Bila Arab dengar syukran kasiran, maka Arab jawab tu kan, bukan afwan, Arab cakap kam kasir. Lah, nak jawab apa pula ni? Bila kita cakap syukran kasiran, kok dia kata kam kasir. Sebenarnya syukran kasiran itu betul dalam kaedah bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu dia bawa dalam bahasa Arab dimelayukan. Mana Arab nak faham? Sebab syukran kasiran itu tidak ada kaedah bercakap dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab syukran jazilan. Syukran jazilan pun ada juga. Syukran jazilan. Okey. Ataupun dia buat alfu syukran, iaitu 1000 terima kasih. Arab ni nak tunjuk banyak, nak tunjuk iaitu suatu tu perkara tu besar banyak, disebut alfun, iaitu 1000. Alfun syahrin, 1000 iaitu bulan. Disebut juga iaitu apa? Alfu syukran, 1000 terima kasih. Jadi tu nak beli Arab ni kan, kalau nak cakap Arab, okay, alfu syukran, 1000 terima kasih. Dia tahu dah itu makna terima kasih banyak.
Jangan syukran kasiran. Syukran kasiran, ada kali kam kasir, berapa banyak pula nak jawab apa pula. Jadi kita kena kaedah tu betul. Sebab tu ulama luar kata tak, sebenarnya bukan menunjukkan atas 1000. Sebab bahasa Arab ni 1000 ni menunjukkan atas banyak. Dia kata nak keselamatan atas engkau. Maka dia kata alfu salamah. Betul tak? 1000 keselamatan. Dia nak cerita, iaitu cerita yang banyak. Alful laila wa laila, 1001 malam. Maknanya menunjukkan atas panjang, menunjukkan atas banyak. Dia kata nak cakap tahniah alful mabruk, 1000 iaitu tahniah, menunjukkan atas banyak. Oleh sebab itu ulama kata apabila Al-Quran menyebut sebenarnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, itu sebenarnya bukan atas 1000, iaitu berlipat kali ganda banyaknya yang kita tak tahu banyaknya. Nampak tak? Dua-dua pendapat ni kita boleh ambil. Mungkin ya, pahala kebaikan mana kita tahu Allah yang berikan berlipat kali ganda, tapi dengan syarat. Bila mana Nabi menyebut bab berkaitan dengan malam terkadang ini, kita kena faham siapakah yang layak untuk dapat. Itu persoalan itu. Betul tak? Maknanya orang yang layak untuk dapat, calon-calonnya ialah calon-calonnya. Pertama, mestilah orang Islam. Apik kongkong tak ada. Tak apik kongkong. Saya kat Johor dulu dia berada di sebab panggil apik kongkong, tak sebab apa apik kongkong. Tak ada cerita. Nisbah dia apik kongkong tu. Apik tu apik lah, kita tahu. Kongkong tu anjing kat belakang tu. Yalah, itu dia kita panggil apik kongkong. Itu bukan memang itu bahasa tau, jangan main. Apik kongkong jangan dengar dia. Walaupun mau imanat, tak ada pik, tak boleh. Nak kau mengucap 2 kali masyarakat, itu boleh. Pertama, orang Islam. Yang kedua, syaratnya iaitu apa? Orang beriman. Sebab ada orang Islam tapi tak beriman. Saya nak tanya, siapa orang beriman kat kanan? Kanan pulang kanan. Betul lah tu. Itu pun yang angkat. Sekali lagi, siapa orang beriman kat kanan? Kanan. Kenapa malu? Angkat. Tak ada, saya malu. Macam riak pula. Astagfirullahaladzim. Orang ni sebab tu yang kedua, nak dapat ni syaratnya beriman, baru rasa nikmat nak ibadah. Kan? Kalau tak beriman, macam mana rasa nikmat? Betul tak? Contoh nak mengumpat kan? Kalau ni contoh nak mengumpat, saya suka buat cerita mengumpat sebab ini memang satu benda yang popular dekat tempat kita. Mainlah kita mengumpat nak cerita gini orang. Tak boleh lah, kita orang beriman lah. Jadi mengumpat lah. Terus istighfar, astagfirullahaladzim. Tak boleh. Kedepankan iman. Tak boleh je kalau kita niat nawaitu ngumpatu lillahi ta'ala. Tak boleh juga sebab kita beriman. Walaupun kerana Allah. Tak boleh. Nampak tak? Nak beli kereta kan, nak raya ni kan? Kan? Interestnya 1.95 Volkswagen Golf tu kan? Dia tahu Ustaz, ini baik ni Ustaz, special Ustaz ni. Dia sebut 1.95 interest kan? Kita macam tak rasa apa kan? Cuba kedepankan iman. Ustaz, ini Golf yang Ustaz 1.95 je dia punya riba dia. Agak-agak nak beli. Dia tak boleh 1.95 setahun riba dia. Tak terganjal kita. Astagfirullahaladzim. Riba. Kan rasa kan? Sebab itu saya sebut, nak dapat malam Lailatul Qadar ni, nak rasa nikmat beribadat malam Lailatul Qadar ni, kena zahirkan iman. Betul tak? Kan? Ini yang benda yang asas. Kalau tak boleh, tak dapat lah. Pertama, Islam. Yang kedua apa? Mesti beriman. Okay? Dan yang ketiga iaitu apa? Mereka ini ialah orang yang iaitu apa? Beramal. Malam tersebut dia bukan dia panggil apa? Sila panggung, sila tengok bola, tak ada apa-apa kan? Kan? Katakan dia tak ada buat apa-apa, tidur, tak ada buat apa-apa. Tapi kalau tidur pun ibadat juga kan? Maknanya tak ada buat apa-apa, maka tak ada apa-apa lah. Waktu tu kalau kita lepak dengan kawan-kawan, kita belanja air teh tarik. Malam ni katakan malam Lailatul Qadar, dapat pahala teh tarik 1000 bulan. Kan tu? Sampai ke akhirat, teh tarik 1000 bulan teh tarik. Wow, ada juga. Kan? Engkau adalah buah pisang ni dia biji. Ada. Sekurang-kurangnya ada. Nampak? Maknanya mesti beramal. Malam tersebut tak boleh lepak-lepak kali. Maknanya malam ni sebab itu 10 malamnya akhir. Ya Allah, kalau kita tengok dekat Pakistan, saya tengok dekat Islamabad, dekat Masjid Faisal yang kan salah satu masjid yang kira hebat kan. 10 malamnya akhir orang lelaki iaitu apa? Beriktikaf, tak boleh balik lah.
Begitu juga kalau kita pergi dekat selatan Thailand kan, dekat Patani pun begitu juga, masjid mereka penuh setiap malam. Mereka bermustaqim, maknanya mereka tu duduk iktikaf kat situ 10 malam yang akhir. Masjid kita kan ada iktikaf, adalah anjuran iktikaf, bukan iktikaf, anjuran kan. Itu pun nak pergi 10 kali kita fikir. Ini 1000 bulan nak pergi ke masjid tu 1000 kali fikir. Ini sama lah kan, ditiba balik kan. Beramal, itu yang ketiga. Dan yang keempat ingat, iaitu disebut orang yang layak itu Islam, beriman, beramal, iaitu dengan amalan yang soleh. Dan yang keempat, dia berniat kerana Allah. Bukan sebab pergi masjid tu kena bebel dek bini. Faham tak? Awak ni dah tua, tak nak pergi masjid, tak tahu nak jadi apa, mana gini-gini, malulah sikit dengan anak awak tu gini-gini, pergi bengang. Tak boleh. Ataupun terlantik, bukan nak dilantik, terlantik jadi ada ahli jatuh ke masjid. Tak pergi kan dihina di sekampung kan, pergi juga bengang. Maknanya bukan kerana Allah, tak ada bahagian dia. Mesti niat kerana Allah. 4 perkara ini kalau kita buat, insya-Allah kita sebenarnya layak untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, itu seterusnya. Dan hebatnya disebut oleh Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala daripada Allah, bersungguh-sungguh ia, maka tetekali itulah Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kan untuk membangunkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat membangunkan malam Lailatul Qadar ini, kita kena faham Lailatul Qadar itu kalau kita lihat iaitu apa? Satu malam yang dimuliakan. Dia bukan lembaga tau. Faham tak? Dia bukan lembaga. Dia malam tu. Okey. Maknanya siapa yang membangunkan? Membangunkan tu membuat ibadah pada malam tersebut, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa. Kan tu. Ya Allah, kita kan banyak dosa. Apa dosa yang kita tak buat? Dosa pernah jadi anak deraka, pernah. Kita kan pernah nyakitkan hati mak ayah kita kan? Pernah. Dosa apa lagi kita buat? Mengumpat, pernah. Lagi apa? Dosa apa lagi? Memandang orang cara atau memandang orang dengan keadaan hina, pernah. Lagi apa? Dosa nyakitkan hati suami, pernah. Dosa suami tak jalankan tanggungjawab dengan isteri, pernah. Semua pernah kan? Banyak dosa kan? Waktu inilah malam yang kita nak cari supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu disebut juga sekurang-kurangnya yang membangunkan malam Lailatul itu, yaitu orang yang solat maghrib dan isyak berjamaah, atau disebut juga orang yang solat isyak dan solat subuh itu berjamaah. Bangunkan malam Lailatul. Buatlah amalan apa yang kita buat, tak kisah. Solat, nak baca Al-Quran, nak apa. Habis macam mana? Saya ni tak boleh, Ustaz. Anak saya 15, maknanya bapaknya tu kuat makan pokat Ali, contoh. Kan anak ni 15. Habis kerjanya basuh kain tu, ini masak tu, besok sahur lagi macam mana. Itu kan ibadah. Ibu-ibu masak, basuh baju apa, itu ibadah. Kan? Jangan yang dikatakan ibadah, amalan yang baik. Dan begitu juga amalan baik ini, iaitu meninggalkan perkara yang buruk tu pun beramal. Kan? Malam tersebut member nak ajak mengumpat, kita tak boleh baik. Mana tahu malam Lailatul Qadar kita tak boleh mengumpat hari ini. Tak jadi mengumpat, itu ibadah tau. Faham tak? Meninggalkan perkara yang buruk pun yang dikatakan juga sebagai ibadah. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati. Seterusnya pada ayat yang keempat disebut tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turunlah malaikat dan Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Dalam ayat ini kalau kita lihat ya banyak tafsir. Kalau kita lihat iaitu apa dilihat juga, maka pada malam tersebut sebenarnya malaikat turun, iaitu diputar oleh Sayyidina Jibril. Dan kalau kita tengok perbahasan ulama dalam hal berkata cukup banyak. Ada yang menyatakan ini saya suka kalau dia katakan pada malam tersebut para malaikat itu datang, iaitu masuk ke rumah orang-orang Islam. Dan tujuannya apa? Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dan waktu itu dia mendoakan iaitu apa? Penghuni rumah tersebut supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Kan untuk pada malam tersebut
Bukan hanya kita dapat berzikir, bertahmid dan sebagainya, tapi rupanya malaikat turun masuk ke rumah kita, ziarah kita. Okay. Dan pernah disebut juga iaitu pembahasan salam, memberi salam dan salam. Pernah berlaku begitu. Duduk dia, Assalamualaikum, saya malaikat, apa khabar awak? Jadi hitam tiga gitu. Tak, malaikat tu datang iaitu kita rasa iaitu waktu tu sayup sedih, kadang-kadang boleh mengeluarkan air mata, kita rasa nak mengabdikan diri kepada Allah, benda-benda yang baik. Okay. Maknanya benda-benda ni kita kena tahu. Perbanyakkan amalan pada malam tersebut. Dan ingat, bukan itu saja yang disebut mengatur segala urusan itu tadi disebut, iaitu apa? Maka dia akan dicatat, akan ditulis juga itu, iaitu kehidupan yang pada tahun tersebut. Minta doa panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kita dari hamba Allah yang taat, diminta kepada Allah supaya kita dijauh daripada perkara-perkara yang buruk, iaitu sifat-sifat yang buruk, jauh daripada hasad dengki orang, jauh daripada perkara-perkara semua, maknanya sihir dan sebagainya. Itu kita minta supaya Allah jauhkan daripada kita. Faham kan? Jadi bangun. Sekurang-kurangnya iaitu apa? Kita berdoa lah. Bangun berdoa. Kita ni sebenarnya tiap malam Allah kejut, betul tak? Siapa yang tak bangun malam kadang-kadang? Semua bangun malam. Lagi paling banyak kalau orang yang kencing manis, memang lagi banyak bangun malam. Betul. Kita bangun malam sebenarnya Allah kejut. Allah kejut tu bukan Allah kejut kata gitu, woi bangun. Allah kejut tu dengan Allah bagi sebab. Sebab apa? Sebab nak cheer. Nak cheer kan? Nak bangun hari itu Allah kejut. Sebab itu kita dibangun malam sama kan? Tak sama. Kita bangun, lepas tu kita tidur, bini pula bangun. Bini tidur, anak pula bangun. Ada bangun sebentar, bapak bangun, atuk bangun, nenek bangun, apa, anak bangun, cucu bangun, semua nak pergi bilik air. Queue pula, jam pula begini. Tak. Sebab Allah kejut kita waktu yang terbaik bagi kita. Lepas tu malam tu tidurlah. Lepas tarawih tidur. Dan niat nak bangun malam, confirm kita boleh bangun malam. Kan? Sebab itu jangan berkira sangat. Ini 10 malam yang akhir. Jangan berkira sangat hal berkaitan dengan ibadah. Jangan nanti sebut USG 4 panjang tu macam dekat satu lagi tu surah ya Allah. Untung tu kalau tahu dengan inna atoina kal kausar. Kita kat situ. Padahal dia pergi sampai dekat katakan 11-12 km sebab nak kejar inna atoina kal kausar dengan qul huwallahu ahad. Siapa nak solat dua surah tu jangan kat Malaysia lah, pergi dekat Xi'an China kan. Saya pernah solat dekat sana bulan Ramadan di Xi'an. Ada masjid kat sana, ada masjid 1200 tahun, banyak masjid kan. Saya pernah solat dekat sana 20 rakaat tu solat tarawih. Tapi kat belakang saya tak pernah rasa nikmat senikmat-nikmatnya. Itulah nikmat solat di Xi'an. Tahu sebab apa? Dia hanya baca 2 surah. Surah pertama, rakaat pertama Qul huwallahu ahad, ayat pertama inna a'tainaka al-kautsar, ayat surah kedua, ayat rakaat kedua Qul huwallahu ahad. 20 rakaat dibantai. Aku kat belakang, ya Allah, tak pernah aku rasa nikmat. Kalau ustaz rasa nikmat, orang pun lagi suka kan. Ini saya nak sebut. Jangan fikir ya, kita cari di 10 malam lain. Ada baki lagi tau, ada baki lagi iaitu. Dan doa mereka itu dikabulkan. Doa mereka itu dikabulkan. Ingat baik-baik. Okey. Dan seterusnya juga kita kena faham, ya. Pada malam tersebut juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala salamun ya hatta matla'il fajr, iaitu apa? Sejahteralah malam tersebut, iaitu hingga ke terbit fajar. Nak menunjukkan kepada kita bahawa malam Lailatul Qadar itu berlakunya mula daripada maghrib sampai subuh. Bukan lembaga ya. Duk tunggu mana Lailatul Qadar ni, mana Lailatul Qadar. Katanya pokok sujud. Aku tengok depan surau ni tak sujud-sujud. Pokok peram depan rumah aku tak sujud-sujud. Tak ada ke Lailatul Qadar tahun ni? Kan? Buka air surau sampai pagi. Katanya air tu beku dah buka satu malam buka. Asal buka, jangan kacau. Ini khas tengok, iaitu tanda Lailatul Qadar. Sampai ke pagi air itu keluar. Pergi dekat tepi sana, dekat Kelang selidik laut, cari air masin ni jadi masam ke, jadi manis ke, cuba kita tengok. Saya nak sebut malam tu malam beramal, bukan tunggu malam, bukan tunggu lembaga. Ini tunggu bila.
Pukul 1, satu suku. Alamak, pukul 1 tadi kawan tertidur lah. Upalah tu kadang pukul 1:30. Suka-suka kau. Dalam Al-Quran sebut salamun ya hatta matala infraj, iaitu apa? Sejahtera yang disebut yang menjadi garis pengukur, itulah tanda tidak. Masing-masing Allah beri tanda. Cuma kita perasan tak perasan. Mustahil Allah tak beri kita tanda. Sebab memang Allah nak beri kita malam Lailatul Qadar. Takkan kita tak rasa. Sebab apa kita tak rasa kadang-kadang? Pada awal tadi saya sebut apa? Tidak menzahirkan iman. Kalau kita zahirkan iman tu akan trigger, akan rasa ini malam ni tak? Memang. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah pernah ditulis, kalau kita lihat apa, saya catat benda ni dekat kitab Matla' Al-Badrain. Matla' Al-Badrain ni iaitu kitab orang Johor. Orang Johor siapa orang Johor? Orang Johor biasa dia akan kaji kitab, dia bagi bukan Matla' Al-Badrain, dia panggil Muta'al Al-Badrain. Suka-suka ni orang Johor kan, biasa kita lah kan. Yang biasa berwamim tu apa? Bom, bukan bom lah, tu bumi kan. Kat Bandar Daya itu keledai ke keladi, lebih kurang aja tidak boleh melangkan keledai. Kita kata itu bukan keledai lah, keledai itu keladi. Itu bukan keladi, itu bukan keledai, itu keledai. Kalau kabut kita jawab itu kita lama kan. Saya tengok dalam kitab Matla' Al-Badrain dalam bab iaitu itikaf. Nama itikaf disebut berkata Syekh Abu Hasan. Dia kata okey, ini dia kata sebab apa saya sebut boleh dia kata? Sebab mereka itu menzahirkan iman, dia rasa. Dia kata, okey, Syekh Abu Hasan. Tapi jangan kita pandukan ni yang dia lalui. Dia kata semenjak dia balik sampai dia iaitu apa? Sampai dia menyebut hal ini, maka dia kata biasanya Ramadan itu dia jatuh pada awal Ramadan itu pada hari Ahad atau hari Rabu, maka biasanya dia akan berlaku pada malam 29. Ini Syekh Abu Hasan dalam kitab Matla' Al-Badrain dalam bab itikaf, cuba buka. Dan begitu juga dia kata, jika sekiranya awal Ramadan itu pada hari Selasa atau hari Jumaat, maka biasanya akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Biasanya, bukan confirm, pada malam 27. Dan begitu juga bila awal Ramadan itu jatuhnya pada hari Khamis, biasanya akan berlaku pada malam 25. Dan begitu juga kalau hari Sabtu pada malam 23, kalau hari Isnin pada malam 20. Alamak, dah lepas dah. Wah, kalau itu dah teruslah boleh buat dodol dan sebagainya. Jadi kita dah tak payah kata masih dah lepas dah. Saya Abu kata lepas dah. Ini bukan masalah lepas, masalah ikut pengalaman dia. Kan? Maka kita tak tahu tahun ni bila. Yang penting kita teruskanlah ibadah. Ibadah ni luas, ibadah ni malam tu nak sedekah boleh, nak belanja orang minum boleh, nak buat baik dengan suami boleh, suami nak buat baik dengan isteri boleh, anak-anak nak taat dengan ayah ibu boleh, macam-macam ya. Gembirakan keluarga pun ibadah. Itu ibadah tersangat banyak. Jangan kita kecilkan skop ibadah ni, solat, zikir, itu tak baca Quran tak. Ibadah ni sangat besar. Kan? Ya, okey. Ini asas. Jadi sebab itu kita jaga. Itu hal berkaitan dengan apa? Hal berkaitan dengan disebut iaitu berlakunya malam tersebut disebut oleh Syekh Abu Hasan dalam kitab Matla' Al-Badrain dalam bab i'tikaf. Okey, habis. Sebab itu nak dapat tanda bab berkaitan dengan malam Qadar itu, iaitu hendaklah kita jaga diri kita, hati. Mulai sekarang iaitu banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Buang sifat-sifat mazmumah, maka insya-Allah mahmudah tu akan masuk. Mahmudah itulah yang biasanya akan kita dapat rasakan bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Tak mazmumah? Faham mazmumah? Iaitu sifat-sifat yang tercela, terkeji, benci, menyampah, bengkak, lagi apa? Hasad, dendam, kesumat, lagi apa? Semua benda itu kan. Betul. Macam tu lah. Benda-benda yang buruk dalam hati. Dan jangan sampai nanti disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati mereka itu bila mana sakit, ada penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut. Sebab itu jaga hati kita lah. Bagaimana kita dapat rasa kebaikan, bagaimana kita dapat rasa iaitu nikmat dan ibadah kalau hati kita sakit. Kalau hati sakit ni, apa juga amalan jadi sakit. Betul tak? Seorang isteri sakit hati kat suami, tengok suami memang bengkak je. Kan? Betul tak? Seorang suami bengkak kat bini, hati dia sakit, tengok bini menyampah. Seorang anak
hatinya sakit, tengok mak ayah tak ada harga, nyampah tak tahu, tak ada rasa. Ramadan nak balik pun tak ada rasa. Raya tak tahulah, kalau sempat baliklah. Ada macam tu. Raya dia boleh tak apa nanti. Kalau sempat baliklah mak. Kalau sempat baliklah mak. Rabak hati mak. Ya. Lagi apa? Kalau hati ni sakit, apa juga ibadah. Al-Quran, mana Al-Quran? Situ dah tahu berabuklah guys. Ini pernah dibuka tadi. Macam tersusun indah di awal Ramadan ni. Mana belajar okey. Maknanya itulah. Kalau hati ni sakit, Allah tambah penyakit, apa juga depan kita jadi pro. Nak makan tak bagus, nak minum tak bagus, nak pakai tak bagus, tak ada rasa bersyukur. Bila tak ada bersyukur, hati sakit. Macam mana dapat malam itu kan? Tentunya kita akan lalai, kita akan tak ada rasa buat perkataan nak buat ibadah dan sebagainya. Tak ada rasa kegembiraan dalam ibadah. Dimulakan dengan solat tarawih pun, berapa ramai orang yang tak berapa gembira dalam solat tarawih. Daripada awal 8-20 itulah daripada yang di dalam Ramadan. Saya pernah jumpa masjid ni, saya sebut dekat papan kenyataan tu, tuan-tuan. Siapa solat sunat tarawih 8 rakaat tak boleh makan murid. Dah tengok tak? Pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa. Saya panggil di berkursi. Kan geng-geng kita kan, Syekh, entah ni tak bagus lah. Tulis tu, siapa solat tarawih 8 rakaat tak boleh pakai murid. Rabak hati kawan tau. Kawan ni 8 rakaat dia tau. Awak seolah-olah ni menghina kawan tau. Dia kata bukan Syekh, ini bab berkaitan murid ni. Orang yang 8 rakaat habis mayang di belasah murid dulu. Di belasah murid dulu. Lepas 20 pengurusi pun nak makan. Pengurusi ambil karipak, tengok baru nak makan, karipak dah kena gigit, siap ada bekas gigi. Itu yang parah. Nampak kan? Kadang-kadang bab berkaitan dengan tarawih pun jadi hati kita. Macam mana kita nak masuk Ramadan ni? Yang disebut syahrul Ramadan ni, bulan yang Allah ampunkan dosa kita, bulan yang Allah nak bimbing kita masuk bulan Ramadan supaya nafsu kita terjaga.